Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam Jumaat kepada semua viewers yang menonton kita hari ini di page Roto Expand Live lah, page kita. Jadi hari ini hari Jumaat kan. So hari ini kita akan bagi sedikit. Kalau sebelum ni kita pernah bagi pantun, kita pernah bagi quote, motivasi semua. So hari ni sebab hari Jumaat saya buat special sikit lah. Nak bagi apa tu, Tuan Haziq? Hari ni saya nak bagi sepetik daripada ayat Al-Quran. Yang mana ni ayat verse daripada, saya rasa verse 3 ayat 64 surah Al-Imran lah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kitab bi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Jadi saya berhenti kat situ lah. Jadi apa maksud tu kan? Jadi dari situ surah Al-Azim, kat situ maksud dia dalam, kalau translation bahasa Inggeris ni famous juga sebenarnya. Yang mana kalau ikutkan saya pun ini yang saya beritahu semua ni sebab saya memang sukalah dia punya quote, dia punya apa ayat semua kan. Jadi yang ni adalah, yang untuk hari Jumaat hari ni adalah dia cakap come to common terms as between us and you. Jadi ini yang paling famous juga, yang mana Syekh Ahmad Didat sendiri pernah cakap juga benda ni tahun 1980 lebih lah. Lepas tu kita ada Dr. Zakir Naik sekali pun cakap juga benda ni. Sebelum dia mulakan dia punya syarahan, dia punya hujan semua, dia akan sebut dulu tentang ayat Quran ni lah, sepotong ayat Quran ni, yang mana kalau maksudnya come to common terms, maksudnya kita datang, kita kumpul untuk kefahaman yang sama kan. Sebelum apa-apa kita nak buat apa kan, kita kena cari apa yang persefahaman kita antara kita dan juga dekat sini dalam Quran cakap as between us and you, maksudnya daripada di antara kami dan juga kamu lah. Maksudnya dari situ kita sebelum apa-apa kita nak discuss kan, contoh kalau kita ni kalau contoh lah kita bagi kan, contoh kita ni dulu tak ambil takaful, lepas tu ada orang ni ambil takaful kan. So kita nak, orang ambil takaful nak bincang lah dengan kita. So nombor yang pertama ni, first kali adalah kita janganlah kita cakap terus perbezaan antara siapa yang apa kebaikan ambil takaful ataupun kebaikan tak ambil takaful. Apa yang kita perlu adalah kita cakap kebaikan ataupun kebaikan yang sama. Jangan perbezaan. Jadi dari situ kita dah ada start, dia orang panggil benda yang kita dah agree dah dari situ. Dah ada persefahaman lah. Persefahaman lah. So dari situ kita dapat, kalau cakap dalam teamwork pun kan, kalau contoh kita nak buat assignment ke apa, kita jangan nak cakap okay hari apa kita nak buat. Contoh dekat leader tu cakap, so kita kata leader tu cakap hari Senin lah buat terus kan. Jadi yang lain tak boleh lah. Tak boleh nak terus decide lah. Kena bincang dulu, nak buat apa-apa kena bincang juga. Kita beritahu contoh kalau hari Senin, sebenarnya hari Senin tak ramai orang free kan. Kata hari Sabtu kan. Jadi hari Sabtu semua orang kata semua free. So bila kita dah setuju dengan satu benda tu, lepas tu cara orang panggil, kalau dari segi assignment tu pun boleh dibuat dengan mudah lah. Sebab betul, semua orang ada time tu, semua orang ada persefahaman yang sama. Betul. Jadi itu sedikit sebenarnya pantun semua. Ini motivasi lah. Jadi lepas tu kita pergi next adalah, kita ni siri ke berapa ni? Kita rasanya siri ke 53. 53. Sebab semalam Tuan Haziq dengan Miss Nani tu dah masuk siri 52. So hari ni kita masuk siri 53 lah. Hari ni. Jadi siri ke 53 ni memang kita cakap dari tu dah dekat kan. Kita cakap je sebab apa tau, nanti tiba-tiba saya cakap macam ni dah ke 100, dah 100 dah. Dah 100. Betul. Jadi kita memang target kita memang kita nak tengok daripada orang panggil 50, 100, 200 kan, kalau boleh 1000 ke kan. Jadi dari situ kita boleh tengok berapa banyak kita dah share dengan kita punya viewer semua, kita punya community kat sini, yang mana diorang ni kalau kita ikutkan apa yang kita dah share sekarang ni, dah kira basic-basic tu semua. Betul. Ramai orang dah tahu dah juga. Kalau siapa yang tonton kita punya live setiap hari tu lah, setiap hari Senin sampai Jumaat tu lah. So sebab tu lah kita memang, kita beritahu kita ni bukannya macam menjual sangat. Kat sini kita ni more to sharing. More to sharing lah. Jadi sebenarnya kalau ikut menjual,
kita cakap macam ni bukannya orang boleh terus beli tak. Betul. Tapi kita kat sini kita hanya kita bagi tahu tentang informasi yang mana orang tak tahu bila nanti akan datang nanti, bukan sekarang. Akan datang nanti bila dia nak beli takaful ke apa. Untuk jangka masa yang panjang lah. Jangka masa yang panjang. Tu yang orang kata macam apa tu, kalau ilmu ni dia apa tu macam lagi kita berkongsi, lagi kita berkongsi lagi kita akan banyak manfaat. Kita dapat banyak manfaat daripada kita berkongsi tu. So kalau viewers yang siapa yang dah join kita, dah banyak juga yang join kita ni. Jadi yang join kita ni bolehlah share, like, dan juga kalau yang follow kita punya page ni ataupun yang belum follow lagi, minta follow. Lepas tu kita pun ada YouTube channel yang mana kita, yang siapa yang susah, dia kata macam Facebook ni susah nak pakai kan. Macam saya dulu macam tu lah, Facebook ni macam tak reti lah nak pakai. Saya memang orang panggil penggemar YouTube lah. Jadi siapa yang minat, senang buka di apps YouTube tu, boleh just, kita ada upload juga. Just search je Rotex Friend. Kita ada YouTube channel Rotex Friend lah nama dia. Jadi kat situ pun kita ada post video yang sama dengan dekat page Facebook ni lah. Jadi untuk kita punya lokasi, kita beritahu lokasi sikit lah. So lokasi kita, sekejap ya. Saya rasa ni lokasi kita ni, saya rasa semua dah tahu. Betul lah. Sebab kita pun setiap kali live kan, Tuan Haziq kita akan bagi tahu. Kita akan bagi tahu. Jadi ini untuk siapa yang mungkin dia dah tengok dah setiap hari tapi terlupa pula. Terlupa. Mungkin terlupa, kat mana ni dia orang ni yang lupa. Jadi kita akan bagi tahu juga. Jadi kat sini kita adalah di Desa Pandan yang bersebelahan dengan Andalusia Travel Tours. Kalau nampak kat sini kan, yang ni adalah Andalusia Travel Tours. Yang nampak yang kuning tu kita punya tempat office lah. Tanda tempat office kita tu. Tapi office kita kat bawah je, bukannya atas. Dia signboard tu je kat atas sebab kita nak bagi nampak orang bagi jauh nampak kan. Lah. Jadi kita punya kedai tu bersebelahan dengan, kalau kita tahu, kita dah tahu Andalusia Travel Tours. Sebelah kita ada siapa lagi? Sebelah kita ada orang tahu lah. Biasalah ni. So sebelah kita ada, kalau sebelah kan sebelah kita ada Andalusia Travel. Lepas tu sebelah Andalusia Travel tu kita ada Wisma bin Daud dan juga Bank Rakyat lah. Yang dekat ujung. Lepas tu ada yang ujung sekali tu kedai Mamak lah. Kedai Mamak. Lepas tu ujung lagi mana? Ujung lagi ada pump petrol lagi. Ya, betul. Jadi nak ujung lagi boleh. Rono pun ada kan. Tapi dari situ kita pergi ke sini pula. Kita sebelah kiri. Kalau belah kanan pula, kalau kita tahu nampak ni ada sebelah kuning punya ni. Belah kanan kita ada apa lagi? Kita ada klinik. Kita ada Andalusia Hijrah sendiri. Money changer dan remittance. Jadi lepas tu kat belakang pula, sebelah kita juga sebenarnya, jiran kita juga, kita ada Andalusia Fixed Aid. Yang mana yang tu kalau money changer kita faham lah money changer. Kalau Fixed Aid ni bukannya kedai lain lah, kedai betul lain. Tapi ini adalah kedai yang mana siapa nak printing untuk apa tu, buat banner ke business card ke flyers ke apa kan. Macam-macam lah kita macam Andalusia PC dia provide untuk dia punya customer lah. So siapa-siapa yang perlukan khidmat printing ke apa, boleh je datang dekat bersebelahan dengan kita punya office kan, Tuan Haziq. Masuk dalam lagi tempat dia orang. Jadi lepas tu kita pergi sebelah kita lagi ada apa lagi? Yang kita Andalusia Pharmacy. Jadi Andalusia Pharmacy pun tempat jual prescription dengan ubat-ubat lah. Jadi farmasi kan. Farmasi. Jadi tadi kita sebut kedai Andalusia ni, tadi ada farmasi, ada money changer, ada kedai printing, ada kedai takaful ni sendiri. Kedai travel tours ni, kedai jual apa, baju ihram semua pun ada juga. Betul. So macam orang fikir macam ni ada perkataan dia orang panggil sebenarnya tempat-tempat macam ni. Apa perkataan dia? Macam kalau saya rasa semua dah tahu, ni adalah kita dekat Andalusia ni adalah one stop center. Jadi kalau siapa yang ambil kedai kita ni, adalah sebenarnya kalau nak tunjuk boleh je. Tapi ada kat atas tu kita ni one stop center yang mana kita ada pelbagai kemudahan yang kita sediakan. Yang datang sini je semua boleh dapat. Betul lah. Jadi sebab first sekali sebab kita nak kemudahan untuk jemaah sendiri, customer kita, klien kita lah. Jadi itu untuk lokasi kita. Jadi untuk siapa yang kita ada, siapa jual ni? Mr. T. Mr. T KC is watching. Jadi terima kasih kerana join kita punya live. Jadi minta Mr. T share ke, like ke, follow ke kita punya page kan. Jadi so
kita boleh tahu banyak lah, boleh dapat banyak information daripada kita punya page ni sendiri. Kita more to sharing lah. Lepas tu kalau komen pun lebih bagus. Kalau siapa viewers kat sini sekarang tengah tengok, kalau komen lebih bagus. Sebab apa? Sebab kita dapat free gift ni. So kita bukan apa orang cakap komen kosong-kosong lah. So kita akan bagi, just komen je, type, kita akan bagi hadiah. Jadi kita akan bagi ni satu apa benda ni? Ni adalah Tasik Angusti, which is kita guna mostly dekat tol, dekat parking. Oh, mostly. Tapi kalau yang tempat yang bukan mostly, pakai kat mana? Kat mana tu? Pukul lalat lah. Pukul lalat tak boleh lah tu Haziq. Boleh tu tak kena lah. Sebab pukul lalat selalunya dia besar. Dia punya space. Tapi yang ni kecil. So lalat tu dia jenis liar sikit kan. Okay. Jadi itulah guys, saya tahu. Yang ni adalah mostly ataupun most of the time sebenarnya lah. Yang kita akan pakai. Kita pakai dekat tol lah benda ni. So ini adalah touch and go stick yang mana kita akan letak kad kat sini. Lepas tu boleh touch je. Nampak? Dia dah panjang macam tangan dah. So kalau rakyat Malaysia ni sampai tahu, dia punya average, dia punya ketinggian ni 165. Tapi lelaki tinggi sikit lah, 170 macam tu. Tapi still, kalau untuk tol kita tu yang dia khaskan, buat sahaja untuk orang besar sahaja. 18 sahaja. 6 kaki lah orang panggil kan. Jadi baru boleh sentuh dengan senang lah. Tapi ada juga kadang-kadang dia tangan panjang je, tapi kadang-kadang tersalah ambil side ke tepi sebelah sini sikit ke, menyebabkan dia tak sampai kan. Jadi kita pun risau. Kita bawa kereta, kita contoh kereta kita besar lebar kan. Jadi kita tak nak rapat-rapat, nanti kita tak perasan kan. So dia jauh sikit tapi itu pun tak sampai jugalah. Jadi ni penting benda ni. Ni free je kita bagi. Sebab kalau siapa yang komen dah, macam ni, kita ada komen ni daripada Cik Anis Fiari. Assalamualaikum dan selamat pagi Tuan Haziq dan Miss Linda. Dia ni suka tukar-tukar emoji dia ni. Jadi dia ada smiley shy-shy. Lepas tu ada panda. Jadi saya pun tak pasti panda tu sebab apa. Tapi mungkin dia adalah unicorn, panda, butterfly semua. Okay so, lah. Kata saya Miss Anis ni adalah queen of emoji. Boleh mungkin kita nak bagi. So, saya rasa tiap-tiap hari kot dia akan bagi emoji dekat kita kan Tuan Haziq. So ini adalah kalau komen dapat ni ni juga. Kan ada dapat Melayu? Kita ada lagi satu hook dekat sini. Tapi tak apa, sebab semalam kita dah tunjuk dah hook tu macam mana. Hook tu saya rasa semua dah tahu. Kita akan gantungkan dekat seat tu untuk letakkan makanan ke, teh ais dekat tepi ke kan. Macam tu. Jadi lepas tu kalau siapa yang tengok kita punya live ni, mesti dia minat ataupun dia ni curious tentang takaful. Jadi mesti dia ada polisi semua siap, geran ke apa. Jadi macam nak simpan. Kebanyakan klien ni, kita beritahu lagi, yang mana klien ni bila saya tanya mana polisi, mana geran, dia kata tak tahu kat mana, hilang mana. Lupa. Jadi dia pun tak ingat kat mana. Sebab apa? Sebab kebanyakannya orang bila dia ejen atau agensi, yang mana bila dia bagi contoh road tax renew road tax tu, polisi semua dah ada tapi dia bagi dalam plastik. Kita tahu plastik tu kan. Jadi tak apa-apa lah orang cakap kan. Tak apa-apa. Bila dia sampai rumah, saya sebut semalam dia keluarkan terus. Lepas tu bagilah anak dia main ke apa plastik tu. Lepas tu benda ni satu biar letak sini, satu bersepar lah semua. Bersepar orang cakap letak merata-rata. Jadi kan? apa dia punya penyelesaian dia? Penyelesaian dia ada dengan kita kan. Ada dengan kita. Jadi kalau siapa komen dia dapat penyelesaian dia, iaitu file kita sendiri yang mana kita yang disponsor oleh Andalusia Tijarah. Jadi ni adalah file SME Takaful Bizcare yang mana kita akan bagi free juga untuk siapa yang komen juga. So yang ni kita boleh simpan lah kita yang polisi. Kalau contoh polisi kita warna pink ke apa, ke ni polisi kita warna pink, kita boleh simpan dalam ni, nampak boleh simpan juga. So kita simpan dalam ni. So benda ni boleh secure. Lepas tu kita nampak lah benda ni kalau kita bagi plastik kan, nanti dia macam susah nak hargai, susah lah. Betul lah. Tapi kalau kita bagi ni nampak value sikit, so kita boleh simpan yang mudah lah. Nampak lah appreciation tu sikit kan. Betul lah. Jadi kita bagi free ni kalau siapa yang komen. Jadi itu untuk kita punya free gift lah kita bagi. Lepas tu kita nak beritahu sikit tentang kalau macam contoh dia dah dapat ni kan. Lepas tu dia tengok kat dalam ni ada produk-produk kan. Lepas tu nak belilah, contoh dia nak buat Rotex lah. Tapi macam mana nak buat kan? Dia kat mana kita dia dah tahu dah. Tapi bila dia boleh pergi. Jadi kita ada working hours juga. Yes, betul.
working hours kita kalau macam waktu-waktu biasa yang tak melibatkan PKPB ni, kita beroperasi hari Isnin sampai hari Jumaat pada pukul 9 sampai pukul 6 petang lah. Lepas tu kalau hari Sabtu kita akan beroperasi daripada pukul 9 sampai pukul 1 tengah hari saja. Tapi sekarang ni kita faham kan Tuan Aziz, PKPB kita ni tak habis lagi. So kita beroperasi daripada pukul 9 sampai pukul 5. Sampai pukul 4:30. Kalau 5 pun boleh. Siapa yang nak berurusan dengan kita boleh je datang office. Tapi kita memudahkan lagi lah viewers dekat luar sana. Siapa yang nak berurusan dengan kita ni just by online je. Boleh call kita punya office, boleh call nombor yang dekat atas tu. So everything at your fingertips saja kan. Jadi kita duduk-duduk pun kita dah boleh renew kita punya Rotex ke apa. Jadi urusan kita sangat mudah. Lagipun kita dah bagi tahu working hours kita bila nak pergi semua. Tapi saya rasa saya syorkan sebenarnya just WhatsApp je. Yes, just WhatsApp je lah. Tak payah nak keluar rumah. Kalau boleh betul. Kita kurangkan lah keluar rumah. Yang mana kita boleh buat online, kita buat by online je lah. So yang tak perlu keluar rumah, stay at home je lah kan Tuan Aziz. Lepas tu kita ada satu lagi. Oh ni nama dia Cik Abbas X I Walker. Dia pun join kita juga. Dia watching lah with you. So dia join kita punya live. So terima kasih kerana join lah. Lepas tu kita ada daripada, yang ni saya rasa daripada fans-fans kita, fans-fans kita. Iaitu dia beritahu, salam Tuan Aziz dan Miss Linda. Salam Jumaat. Wah, ada Imam Muda Aziz hari ni. Lepas tu smiley shy juga. So kita ada Pak Imam lah ni. Mana tak ada. Nanti Tuan Aziz kena pakai kopiah. Aduh. Hari Jumaat. Mungkin lah tengoklah macam mana nanti. So itu yang kita beritahu tadi lah. Tadi kita beritahu tentang macam mana nak uruskan kita dengan mudah. So apa urusan yang kita boleh bagi saja kan? Kita ada 5 package kita nak beritahu. Iaitu first adalah Rotex plan sendirilah kat atas ni. Yang ni adalah urusan Rotex, renew Rotex dan juga takaful. So kalau siapa nak renew bawah 10 minit boleh je. Boleh datang jumpa pakar kita Tuan Haziq sendiri Jadi kita akan uruskan sendiri benda tu. Yang mana page Rotex Rotex Friends sendiri punya brand ni, dia akan buat urusan bawah 10 minit. Jadi insya-Allah. So kita ada next adalah kita pergi Hip by T. Yang mana Hip by T ni adalah Fire Takaful. Kalau saya nampak bawah tu Fire Takaful dan juga SME Bizcare. Yang mana kalau siapa yang ada rumah perlukan perlindungan kebakaran atau perlindungan rumah, tak kisah kebakaran saja, curian ada kan, macam-macam kes macam-macam. Sebab banyak klien kita pun bukannya sebabkan kebakaran dia nak cover. Betul. Dia banyak cover benda. Banyak benda lain sebenarnya boleh cover untuk rumah saya. Siapa yang tak tahulah, yang mana dia ingatkan kalau contoh kena curi macam tu lah, redha je kan. Tak boleh nak redha kan. Tak boleh nak redha. So kita kena ikhtiar dulu before kita redha. Betul. Jadi itu adalah Hip by T lah. Dengan SME ni maksudnya kalau siapa ada perniagaan boleh dapat coverage juga. Yang mana ini adalah membantu untuk kita dari kita pening kepala nak keluarkan duit perniagaan tu lah. So next kita ada adalah Shumul Pro. Jadi Shumul Pro ni adalah dari bahasa Arab macam Hip by T tadi, Hibbu maksudnya sayangi, by T maksudnya rumah saya lah, rumah anda lah. Jadi itu maksud dia. Tapi kalau untuk Shumul Pro adalah, Shumul maksudnya menyeluruh. Pro adalah protection. Protection. Iaitu perlindungan lah. Jadi Shumul Pro adalah perlindungan menyeluruh. Yang ni adalah personal accident package kita ni. Yang mana kalau siapa yang susah sangat nak ambil medical card ni mahal saja kalau ikutkan. Ataupun life ke apa kan, mahal. Tapi apa yang murah? Contoh macam ni, package Shumul Pro ni personal accident sendiri memang setahun bayar bawah 100 pun ada kan? Yes, ada tu Haziq. Ada. Jadi hari ni pun kita bawa Shumul Pro jugalah package kita yang kita nak ceritakan saja. So kita akan ceritakan lagi nanti. So next kita pergi adalah Safa 360. Safa 360. Yang mana Safa ni maksudnya perjalanan, 360 tu maksudnya menyeluruh lah. So yang ni adalah untuk takaful, perlindungan untuk luar negara, luar negeri. Yang mana nak cover baggage delay, nak cover flight delay, ataupun nak cover yang paling tak ada tempat lain adalah cashless medical, GL, untuk luar negara. Sebab luar negara mahal kalau ikutkan dia punya kos. Lebih daripada 3,000 kalau masuk hospital sekali. Jadi takkan kita nak keluarkan duit 3,000 terus kan. Jadi kalau yang mungkin yang mampu tu bolehlah keluarkan terus, tapi kalau yang kurang berkemampuan tu tak boleh lah kan. Betul lah. So kita kat sini nak membantu orang-orang yang kurang berkemampuan sebenarnya. Jadi semua package kita ni adalah package yang mana
orang panggil financial punya plan. Yes, Daripada betul. kita membazir duit, kita simpan duit tu. Satu, ini adalah konsep bersedekah dan juga konsep perlindungan yang mana membantu kita kewangan kita akan datang. Ataupun sekarang pun kalau terjadi, kita dah ambil, lepas tu berlaku kan. Alhamdulillah yang itulah. Tapi kalau tak berlaku pun elok kita bersedekah. Yes, betul. Sebab kita nak keluarkan sedekah tu saya rasa macam susah sebenarnya kan Tuan Haziq. Tapi dalam tak sedar bila ambil takaful ni, kita tak sedar pun yang kita sebenarnya dah bersedekah. Betul lah. Jadi kalau macam sedekah tu sendiri kita tak rasa. Mungkin ada orang rasa bukan keperluan. Yes, betul. Tapi bila kita takaful ni, dia adalah sedekah dan juga keperluan juga. Jadi betul. dari Dua situ, dalam satu. Dua dalam satu. Ya, ini memang bukan saya buat sendiri syariahnya. Ini memang BNM ataupun Bank Negara Malaysia sendiri keluarkan. Jadi kita pergi hari ni punya topik. Kita dah beritahu intro panjang juga sebenarnya ni. Jadi kita beritahu tentang topik kita, iaitu apa topik kita hari ni? Kita punya topik hari ni adalah 3 jenis perlindungan jenayah. Hari ni kita masuk jenayah. Jenayah pula. Okey. Minggu lepas kita dah masuk hospital. Hari ni kita masuk jenayah pula. Okey. So hari ni saya bawakan tajuk 3 jenis perlindungan jenayah, iaitu yang boleh lindung diri kita daripada menjadi mangsa-mangsa jenayah lah. Okey. Hari ni ni adalah crime cover, iaitu di bawah Mega PA lah. Macam sebelum ni saya ada terangkan yang essential. So last week saya ada explain pasal hospital care dan this week saya explain pasal crime cover lah yang boleh melindungi diri kita daripada menjadi mangsa-mangsa jenayah. Okey. Apa yang Tuan Haziq faham berdasarkan perkataan crime cover ni Tuan Haziq? Crime cover, kalau crime tu maksud jenayah, cover tu maksudnya kalau kita sebut lagi tentang kita punya tajuk hari ni, coverage juga, perlindungan betul. lah. So perlindungan daripada jenayah, betul? Yes, betul. Okey. Sebenarnya perlindungan ni bukan sahaja untuk diri kita, tapi kita juga boleh lindung kita punya family, kita punya anak-anak, mak ayah semua boleh ni juga boleh kita lindungi jugalah daripada terlibat dengan kes-kes jenayah ataupun menjadi mangsa-mangsa jenayah. Yalah, kita pun faham bila melibatkan jenayah ni, dia tak mustahil tau boleh membawa boleh bawa kepada kes kematian, kes maut kan. Sebab sebelum ni pun kita faham yang ada je kes penculikan, kes pembunuhan tu semua kan, kes ragut sampai sebenarnya dia nak ragut barang, nak ragut contohnya macam nak ragut barang kemas. Tapi kita tak sedar benda tu sampai melibatkan ragut nyawa orang tu kan. Sebab kalau macam kita nak ragut ni, bukannya kita boleh minta baik-baik dengan dia. Boleh tak? Betul. Boleh saya nak curi awaknya ni? Tak boleh. Dia mesti kena paksa lah benda tu. Betul. Orang panggil ni adalah tak berperi kemanusiaan punya act lah. Yes, betul. Ataupun inhumane orang panggil lah. Jadi benda ni akan melibatkan nyawa. Confirm lah. Okay. So saya pergi lebih mendalam lagi. Kita pergi first gambar kita, iaitu okey, sekejap. Okey. Yang ni saya ni adalah crime index untuk tahun 2020 lah. So yang ni saya ambil daripada laman pangkalan data global, iaitu Numbeo. So yang ni kita boleh nampak dekat situ Malaysia ni dekat tangga kedudukan yang keberapa. Kita tengok sini sekejap. Saya pergi buka sikit bagi semua nampak dulu. Lepas nanti kita tengok sekejap. So daripada sini, daripada crime index ni kita boleh nampak yang Malaysia tu adalah dekat tangga yang ke-26. 26? Yes. Kalau ikutkan yang ni bukan dekat Asia lah Tuan Haziq. Yang ni di seluruh negara yang melibatkan 133 buah negara. So alhamdulillah around the world lah ni. Yes, around the world. So yang ni kita Malaysia sendiri dekat tangga 26. So kalau ikutkan sebenarnya macam tinggi jugalah kan. Kalau 26 tu dalam kelas tu kira ni kalau kita cakap dari segi prestasi lah. Yes, dari segi prestasi. Kalau kelas ni 26, ini kira macam budak yang tak bagus juga lah. Yes, budak yang tak bagus lah. Tapi dikira better lah Tuan Aziz. Sebab tahun lepas kita punya kedudukan pada tangga ke-20. Oh, 20? Yes. So, naik? sebabnya macam kes
crime dekat kita tu lagi tinggi tahun lepas berbanding tahun ni. So alhamdulillah sekarang ni macam dah turun sikit kan. Even tak banyak, at least kita dah nampak lah peningkatan penurunan dari segi kes jenayah dekat Malaysia lah. Okay, next saya nak beritahu macam kita nampak dekat situ tu adalah kes yang paling tinggi adalah dekat kes dekat negara Venezuela tu Venezuela kan. So yang tu dia adalah first ranking yang mencatat kes jenayah yang paling tinggi. Sebab apa? Sebab yang ni daripada saya punya research lah Tuan Aziz. Kes dekat Venezuela ni dia merupakan negara yang mencatat kes pembunuhan yang tertinggi. Sebab apa tu? Yang tu saya tak sure. Mungkin sebab riot ke apa mungkin lah kan. Sebab tu menyebabkan dia mencatat kes jenayah paling tinggi sebab adalah sumber dia kes pembunuhan. Okay. Macam negara kita ni tak banyak sangat kes pembunuhan kan. Okay. So next saya pergi dekat kes statistik saya yang kedua, iaitu yang ni saya dapatkan statistik ni daripada laporan awan daripada Astro Awani, iaitu Malaysia berada pada duduki tangga keempat indeks jenayah di rantau Asia menurun berbanding 2019. So dalam Asia ni Malaysia adalah tempat yang keempat lah. So macam tak ni sangat. So dia menunjukkan penurunan kepada 58.55% daripada berbanding 60.66% pada 2019. So tahun ni kes jenayah dekat Malaysia ni tak tinggi sangat lah Tuan Aziz. So macam berbanding dengan tahun lepas. Tahun lepas tu adalah lagi tinggi. Okay, ni adalah contoh-contoh statistik yang saya dapat lah, yang daripada saya punya research dekat Google. Okay, next saya boleh proceed Tuan Aziz? Okay, boleh. Saya nak proceed dengan perlindungan yang kita cover dalam crime cover ni. Okay, first is saya rasa yang ni semua dah sedia maklum, iaitu kematian. Okay, kalau kematian ni saya rasa takaful semua cover lah kan Tuan Aziz. Jadi untuk kalau berlaku jenayah, kalau melibatkan nyawa, cover juga. So kita untuk kematian ni dia coverage dia up to 1 million. Okay. Next kita ada hilang upaya kekal. Hilang upaya kekal ni contohnya macam bila dia accident, bila berlaku kemalangan ni dia dah tak berupaya, tak boleh nak buat kerja lah. Contohnya macam kena potong kaki ke, patah tangan ke, so dia tak boleh nak buat kerja-kerja macam tu. Tu dikategorikan sebagai hilang upaya kekal. Okay, next kita juga ada bagi tunai ihsan bagi keganasan rumah tangga. Contohnya, okay, contohnya macam bergaduh laki bini, lepas tu tiba-tiba macam berlakulah keganasan, pukul-pukul apa semua ni menyebabkan yang si isterinya, saya bagi contoh lah kan, si isteri ni patah tangan. So yang tu kita bagi tunai ihsan jugalah. Kalau macam contoh kalau kematian ada tak? Kalau kematian contohnya bergaduh lepas tu kematian. Berlaku antara salah satu pasangan lah. Kita cover lah, tapi yang tu termasuk dalam yang death tadi. Okay, jadi macam contoh macam saya nak beritahu sikit tentang kes yang ada di negara India sendiri, yang mana dia bergaduh dengan dia punya suami dia. Macam saya rasa tak lupa sebab apalah, tapi memang gaduh teruk. Lepas tu rumah tangga lah. Rumah tangga, lepas tu semua macam perasan jugalah. Lepas tu bila lelaki dia keluar, dia pegang ada kepala. Kepala tu maksudnya? Kepala, orang panggil beheaded, ataupun kepala isteri dia sendiri. Hanya kepala saja. Dia dah penggal dah? Dah penggal dah. Ya Allah. Lepas tu yang lawak dia, bukan lawak lah, maksudnya yang peliknya, dia bawa dia pergi dekat orang public. Lepas tu dia pergi dekat polis punya balai polis lah. Dia pergi situ, dia nak arrest diri sendiri. Oh ya ke? Yang tu dekat Malaysia ke? Dekat India. Dekat India. Nasib baik tu saya terkejut juga. Malaysia ni ada juga kes penggal-penggal macam tu. Jadi benda ni berlaku jugalah. Jadi kalau contoh lah, kalau yang tu ada coverage juga. Yang tu saya rasa tak ada cover. Sebab yang tu adalah macam mana?
jenayah yang kemalangan yang disengajakan. Oh, disengajakan. Ya, sebab dia melibatkan pembunuhan. So bila melibatkan pembunuhan ni, kita tak cover lah dalam kita punya takaful ni. Sebab ialah pembunuhan ni satu kes yang saya rasa berat ni. Kes pembunuhan sebenarnya kan. Jadi kalau macam perbezaan, kalau contoh maksudnya kalau yang cover untuk kematian tu dari segi macam mana? Ada kes tak? Contohnya macam yang melibatkan gaduh laki bini ke Haziq? Apa-apa je meragut nyawa. Okey, contohnya macam contohnya macam tiba-tiba dia dekat tempat kerja. Dia saya explain lagi sekali. Yang kemalangan ni bukan sahaja kemalangan jalan raya. Tapi dia semua jenis kemalangan. Tak kisahlah kemalangan jatuh barang ke, jatuh tangga ke kan. Contohnya macam dekat tempat kerja, construction contohlah kan. Tiba-tiba dia tengah panjat construction tu nak bina highway lah contohnya kan. Tiba-tiba dia jatuh. Bila dia jatuh tu menyebabkan dia meninggal. So yang tu kita cover. Sebab apa? Sebab dia adalah kemalangan yang tak disengajakan. Kita tak tahu, kita tak plan pun sebenarnya kita tu nak jatuh. Macam tu. So, bila melibatkan kes macam tu, kita cover. Sebab dia adalah kematian yang disebabkan oleh kemalangan lah. Okay, next kita ada juga, macam tadi saya bagi tahu yang kecederaan diri sendiri, kerugian kewangan atau kehilangan harta benda yang disebabkan oleh keganasan rumah tangga. Okay, next kita ada pembayaran balik bagi pengeluaran tunai dari mesin ATM tu Haziq. Contohnya macam tu Haziq nak pergi ATM. Lepas tu dah keluarkan duit ni. Kan tiba-tiba dah nak simpan semua, kita tak sedar ada orang perhatikan kita daripada luar kan. So dia rompak kita sebab dia tahu kita baru keluarkan duit. So yang tu pun kita cover lah. So yang tu adalah keganasan dekat mesin ATM. Yang mana kalau ikutkan kes ATM ni, yang keganasan ATM ataupun rompakan daripada orang yang keluar duit ATM ni, betul. Memang banyak kat Malaysia. Kita memang tahu. Yang mana kalau siapa yang biasa dengar tips-tips yang banker beritahu kadang-kadang, kalau ada orang kata kita ada jatuh barang, dia kata time kita tengah dekat ATM tu, jangan sekali macam kita ambil terus, tak. Kita settlekan dulu barang kita semua. Betul. Lepas tu kita simpan duit tu. Lepas tu kalau ada jatuh barang baru tengok. Baru tolong. Baru tengok. So yang ni adalah sedikit tips lah macam yang selalu ke ada ATM kan. Lepas tu ada yang berlaku contoh macam dia kata ATM dia rosak. Kita ada dua ATM kan. Lepas tu orang tu akan pergi ke ATM satu lagi. Lepas tu dia kata ATM dia rosak semua. Lepas tu dia nak try kat situ kan. Lepas tu dia kata betul ke elok kan. Lepas tu macam mana tak? Macam dia lebih kepada bukan pukau lah, tapi kita tak sedar sebab kita bila orang minta tolong, kita akan tolong. Betul. Kita akan tolong. Jadi kad tu dia kad tu kita ada lagi. Dia tahu kita masukkan kad dah. Lepas tu dia check boleh tak keluarkan lah. Lepas tu bila boleh keluarkan, dia dah keluarkan, lepas tu dia akan ambil duit kan. Berapa keping sikit lah. Lepas tu bila ada satu video ni lah juga kat Malaysia. Lepas tu bila dia dah simpan, lepas tu dia terus cawan kata dah boleh semua. Okey lah, tak kisah dia punya. Rupanya dia lupa yang sebenarnya kad tu adalah kad kita. Dia keluarkan kad duit mangsa pakai lah. kad mangsa kan. Jadi lepas tu bila dia tanya, dia kata tak ada semua. Lepas tu dia belah terus. Jadi ini pun banyak berlaku kat Malaysia lah. Tanpa sedar sebenarnya. Sebab benda ni kalau ikutkan ATM ni memang susah. Kita bukannya macam arif sangat dari ATM. Kita pun berjaga-jaga juga. Betul. Tapi bila once orang dah boleh trick, benda tu bahayalah. So cara dia untuk at least lah kita bagi adalah dengan coverage sendiri. Ya, coverage. Betul. Dalam cover ni dia ada cover untuk ATM sekali. Jadi ni sangat penting. Ya, saya rasa macam tak banyak lah takaful yang cover benda betul ni lah. kan. Jadi kita sediakan under kita punya Syumul Pro punya package. Betul. Yang ni kalau ikutkan berapa lah kalau kita nak ambil? Ada boleh bagi anggaran sikit. Premium ke tu Aziz? Premium. Okey. Kalau yang untuk crime cover ni, kita bagi anggaran lah kita sebab kita tak boleh nak bagi fit punya premium. Betul. Dia vary lah orang panggil. Yes, betul. Tak sama lah. So kita sebab kita ada dua jenis premium, satu yang adult, satu yang child, iaitu yang dewasa dan juga yang untuk kanak-kanak lah. So macam untuk dewasa anggaran kita dalam 170. 170. Okey. 170 ni dia bukan bulanan tu Aziz. Okey, macam kita faham yang medical tu dia akan bayar bulan-bulan kan. Tapi yang kita punya PA ni
dia bayar RM170 setahun. So kalau nak bahagi dengan 362 hari. 65. Setahun 65. 365 hari ni berapa sen je? Betul lah. Dalam 30 sen kalau tak silap saya. Dia sama juga macam kita punya yang 22 sen lebih kurang macam tu. Yes, lebih kurang macam tu. Jadi kita punya ini adalah orang panggil dia lebih kepada personal accident juga kan. Dalam cover ni personal accident juga. Dia kategori dia. Jadi kategori personal accident ni tak pernah diorang buat lagi yang bayar mahal-mahal. Tak. Diorang kalau yang kita sediakan ni yang mana setahun dia bayar memang agak murah. Kalau agak murah, sangat-sangat murah. Bukan agak lah Tuan Aziz, memang sangat murah. Agak-agak lah, ni bukan mahal dah. Jadi ini adalah memang kalau berbanding dengan contohlah kita beritahu tentang apa kita nak ambil contoh critical illnesses yang berlaku kalau kita ada critical punya penyakit je yang kita bayar 200 lebih sebulan kan. Jadi sampai 40 tahun kalau kita jaga pun lagilah. Orang kata suruh kita jaga sihat semua kan. Tak jadi apa-apa. Tapi yang ni at least itu kita ambil juga. Tapi kalau kita nak ambil juga sebabkan ni crime ni kita kan top 3 juga top 4 kan. Top 4 yes. Dekat Asia tau, bukan kat ASEAN lagi. Dekat Asia. Ni apa dia tally dengan negara China, negara India semua tu yang betul. Yang memang besar juga. Kita ni antara top 4. Dahsyat juga. Kita ni 30 juta je rakyat. Yes, tapi kita tak sedar pun kata Haziq. Kita tak sedar. Kita dekat dekat tempat tangga yang keempat kan. Sebab kita ikutkan macam kita memang dapat kalau rakyat Malaysia sendiri dah familiar dah yang mana kita akan dapat setiap hari kes curi, kes rompak, kes ragut semua. Memang patut memang mengerikan juga rasanya apa yang berlaku. Jadi ini adalah kita beritahu sikit tentang crime cover untuk ATM tu lah. Next apa lagi yang boleh cover? Okay, next kita ada juga kehilangan atau kerosakan pada barang peribadi akibat ragut tu Haziq. Contohnya macam tengah jalan kan, tengah jalan baru balik daripada kedai kan, nak balik rumah. Lepas tu tiba-tiba kena ragut dekat tepi jalan. So habis rosak kita punya barang peribadi, habis hilang tu semua kan. So yang tu pun kita cover up to 2000 lah kita cover kan. So bagi saya okey lah daripada tak ada langsung kan. So at least kita rasa beban tu tak kurang sikit daripada langsung tak ada kan. So yang tu adalah ragut. Okay, next kita ada pembayaran balik bagi perbelanjaan akibat kehilangan atau pencurikan. Okay, so macam yang kes culik pun kita still cover. Tapi kita adalah clause-clause dia, iaitu yang dia diculik dalam tempoh setahun. So kalau contohnya macam bila macam mana nak cakap, dia dah lebih daripada setahun. Dah lebih daripada setahun. Kes tu dah berlaku dalam masa dah lebih daripada setahun. So yang tu kita akan cover penuh. Kita akan buat pembayaran penuh lah. Okay, so contohnya kalau bawah macam setahun maksudnya? Lebih setahun? Dalam tempoh setahun. Contohnya, dalam tempoh setahun. Contohnya kalau macam kurang daripada setahun, yang tu macam kita tak cover lah. Tapi yang tu kita kena dapatkan bahan bukti dan laporan yang sah daripada pihak polis lah. Jadi macam tips dia senang je. Siapa yang nak tahu personal accident ni ataupun kebanyakan personal accident, yang mana kalau siapa yang contoh mula-mula kalau berlaku dia punya accident tu, dia tak boleh contoh koma ataupun tak boleh bangun ataupun memang tak boleh contoh aktiviti claim ni memang sukar untuk dia masa untuk first 6 bulan ke apa kan. Tapi bila next dah sihat boleh claim, tapi jangan sampai kita tunggu-tunggu sampai lebih daripada setahun. Itu memang personal accident, itu tips dia yang mana kita kena claim before 1 year lah. Setahun lepas tu. Dan juga kalau macam tadi saya lupa pula tadi. Macam contoh ni kalau berlaku apa-apa kemalangan, sebaiknya kan kita perlu terus report terus. Yes, betul. Yang ni penting sebenarnya. Report ni penting. Bila jadi je apa-apa, terus pergi buat report. Jangan tangguh-tangguh. Jangan macam sebelum ni kan tu ada pasal kalau ni bukan saja kes ni lah kes kemalangan. Tapi macam kes kemalangan jalan raya yang bahagian Tuan Haziq lah kan. Kalau accident ke apa, jangan call mak ayah, jangan call kawan, jangan call siapa-siapa. Terus macam kita punya kes ni terus pergi buat report and then bagi tahu pihak takaful kan. At least benda tu dah acknowledge awal lah kan. Sebab kalau saya pelik kan, sebab ada orang macam dia call mak ayah dia
apa boleh cover ke tak kan benda tu. Betul. Kalau mak ayah dia berkepuk ke memang boleh, faham. InsyaAllah boleh lah. Tapi kalau macam contoh sebabkan takaful sendiri ditubuhkan sebabkan oleh dia orang yang kerja kat situ memang kerja untuk claim atau membantu orang menghadapi kemalangan macam ni. Jadi benda tu tak ada masalah. Macam polis pun sendiri kalau apa-apa report, dia akan buat report tu dan dia akan buat siasatan. Sebab dia kerja tu. Jangan kita bagi orang yang tak kerja ataupun tak macam bukan purpose dia untuk career dia, dalam career dia untuk buat claim apa, buat report semua, itu yang kita pergi kat orang tu. Tapi kita pergi kat orang yang betul saja. Yes, betul. Okay, next kita, yang tu adalah kes ni lah. Okay, next kita ada pembayaran balik bagi perbelanjaan bantuan alat perubatan. Kira macam rawatan pemulihan lah. So contohnya selepas dia sakit kan, lepas dia sakit tu dia dah discharge dah, tapi kena follow up lah, orang cakap kan. Kena dekat rumah, kena selalu pergi follow up check up ke apa kan. So yang tu pun kita cover, kita kesiankan lagi, kita tolong lagi, jagakan dia, bayar kos penjagaan pemulihan dia tu kan sepanjang tempoh pemulihan tu lah. Kalau ikut macam kawan kita, kalau contoh kita minta tolong kawan kita awal-awal, lepas tu dia kata dari kerja lah minggu depan, boleh tak? Dia dah kerja dah kan, dia tak buat follow up untuk kita. So itulah. So yang ni kita tolong. So kita ada komen daripada Cik Maisarah Ramli, yang mana Assalam Miss Linda dan Tuan Aziz. Waalaikumsalam. Lepas tu dia pun suka buat senyum shy. Lepas tu ni tak tahu hak ke apa benda lah. Rasa yang tangan yang ni kot rasanya kan. Tak tahu, tak nampak sangat. Jadi nanti kita ada lagi Cik Anis Fiari, Miss Linda. Kalau yang macam hilang ketika hiking macam mana? Macam hilang lah tapi tak hilang lagi. Macam hilang lah. Okey, kalau yang hilang, okey saya jawab dulu soalan Miss Anis Tuan Aziz. Okey, untuk yang kes hilang ketika hiking. Okay, kalau macam hiking ni sebenarnya dia dah termasuk dalam kumpulan sukan lasak sebenarnya. Adventurous kan? lah. Adventurous kan. So bila berlakunya kes hilang ketika hiking ni, untuk hiking tu, untuk nak masuk, nak dapatkan polisi hiking, nak cover masa dia hiking tu, kita kena dapatkan approval daripada takaful provider, daripada syarikat takaful. Okay, kalau macam yang kes hilang ketika hiking ni, saya dia macam mana tu? okay, dia mungkin kalau untuk hilang ketika hiking ni, mungkinlah akan cover sebab kita hiking, kita tak expect yang kita akan hilang masa hiking. So nanti kita untuk soalan Miss Anis ni, nanti saya akan confirm balik dengan kita punya syarikat takaful macam mana kes kalau hilang ketika hiking. Tapi betul. Kalau macam bagi saya mungkinlah boleh cover. Kalau ikut macam contoh tajuk kita hari ni, crime cover, mungkin dia tak cover. Tapi kalau contoh macam personal accident yang kita ambil khas untuk adventurous, betul. Akan cover saja. Tapi betul. Dari kita akan pergi balik untuk next live, kita akan beritahu balik tentang ni. Sebabkan benda ni memang baguslah, sebab ni adalah orang panggil discussion juga. Discussion, betul. Yang mana ada benda-benda yang orang tak tahu, macam hiking kan. Sekarang ramai orang pergi hiking kan. Betul. Yang hilang pun banyak juga kadang-kadang kan. Jadi benda ni orang nak tahu. Jadi kita pun hari ni kita akan dapatkan soalan ni, dah akan serve nanti. Kita akan beritahu nanti lah. Okay, terima kasih Miss Anis bagus soalan tu. Yang bertanyakan soalan ni. So macam bagus lah. Macam kita pun kita tak confirm, so kita tak boleh nak sampaikan jawapan yang melulu je. So kita kena confirm balik sebab kita takut kita sampaikan information yang salah kan Tuan Aziz. So, jadi kita tak nak orang ambil coverage yang salah je. Ya, betul. Kita nak bagi tahu coverage yang betul lah, yang mana macam bagi manfaat dekat orang sana. So saya next kepada point saya yang seterusnya. Okay, kita ada juga outpatient Tuan Aziz. Yang ni bukan sahaja ni cover yang tadi yang saya dah cakap, tapi kita juga cover outpatient lah, pesakit luar. Okay, tu adalah tapi yang disebabkan oleh kemalangan lah, yang macam kemalangan yang melibatkan jenayah tadi. Okay, next, last kali kita ada pembayaran balik untuk kos ambulans. Contohnya macam dah sakit sebab kena ragut kan. Lepas tu dah kena hospital,
contohnya macam tangan patah kan, terseliur ke apa, lepas tu perlukan ambulans untuk hantar ke rumah ke apa, so yang tu pun kita cover up to 500 lah. Okay, tu adalah coverage yang benefit lah yang kita providekan dalam plan crime cover Mega PA, Mega Personal Accident ni. Lepas tu ni kita ada komen daripada Cik Anis Ferry. Okay. Miss Linda, lepas tu dari emoji macam-macam ni. Emoji ada peluh sikit, lepas tu terbalik dia punya senyum dia, kepala dia. Saya tunggu Miss Linda punya explanation minggu depan je. Tapi suara bukan macam tu lah, sebab dia ada lovely tu. Mungkin suara dia lovely sikit lah. So tak sabarnya. Lepas tu dengan menari semua kan. Jadi memang semalam pun ada juga emoji menari. Yes, betul. So nanti Miss Linda nanti boleh untuk next Miss Linda punya live tentang Syumul Pro, kita akan bagi tahu terus benda ni. Yes, betul. Nanti saya akan explain balik, saya akan refer dulu dengan syarikat takaful macam mana. Nanti saya akan explain balik. Okay, next kita dah kasi tukar masa ni tu Haziq. Tak apa. Okay, next saya nak tunjuk lagi satu kes, contoh kes jenayah ya. Yang ada yang ni berlaku dekat KL sendiri. Yang ni saya tak nak macam saya tak tadi yang ini. Yes. Okay, yang ni ni adalah indeks jenayah di KL, sebab saya tak nak pergi secara menyeluruh. Bila menyeluruh ni dia besar kan. So saya nak spesifikkan di KL sahaja. Lepas tu saya nak spesifikkan lagi sepanjang tempoh Januari hingga Jun 2020, iaitu sepanjang tempoh pandemik ni. Okay. Sebelum macam yang viewers tengok dekat gambar tu, sebelum PKP kita mencatat sebanyak 2225 kes jenayah di Kuala Lumpur sahaja. Okey, sepanjang tempoh PKP 546 kes, sepanjang tempoh PKPB iaitu sebanyak kes 708, dan PKPP iaitu pemulihan 488 kes. Sekarang saya tak faham lah tu Haziq. Macam kita dalam keadaan pandemik pun still ada jenayah lagi kan. Okay, contohnya macam yang kes PKP tu, yang tu memang kita diketatkan. Yang tu memang kita tak boleh nak keluar rumah pun kan. Sepanjang iaitu bulan, kalau tak salah saya bulan 3 sampai bulan 6 kan. Mac sampai Mei lah kalau kita ikutkan kan. So macam mana kes jenayah tu boleh terjadi sedangkan orang masa tu tak keluar rumah pun. Betul lah. Jadi macam sebenarnya kalau ikutkan macam kita pun ada, semua rakyat Malaysia pun dah tahu juga sebenarnya. Ke Miss Linda ada pandangan juga? Tak apa. Misal Tuan Haziq bagi dulu pandangan Tuan Haziq. Sebab kan memang kita dekat kawasan jiran saya sendiri, yang mana apa yang berlaku adalah kita kalau ikut dari segi jenayah, yang ni saya rasa jenayah ni tak kira jenayah apa-apa pun sebenarnya. Jenayah dia ada dua jenayah sebenarnya. Kita sekarang ni di abad ke-21 ataupun 2020 sebenarnya, kita dah sampai 2020 dah. Yes, betul. So abad ni kita ada dua. Satu adalah dia bukannya, saya tak pasti nama dia apa, tapi dia adalah crime yang biasa yang kita tahu ni, tradisional ataupun saya tahu panggil organik ke apa. Tapi yang kedua adalah cyber crime. Yang mana cyber crime ni, yang kalau yang untuk kita akan beritahu cyber crime ni banyak, tapi kalau untuk yang biasa ni kan orang pelik. Yang cyber crime ni mungkin orang dah tahu banyak sebab kan scam semua kan. Yes, betul. Tapi kalau untuk yang biasa ni orang kata siapa yang pergi mencuri juga kan time ni, siapa keluar. Tapi orang yang keluar adalah orang yang dia dapat satu kelulusan. Dia panggil kelulusan tapi sebenarnya tak. Dia macam ni dia buat. Dia menyamar jadi pegawai kesihatan. Pegawai yang boleh, yang dibenarkan keluar. Pegawai kesihatan sebenarnya kalau ikutkan macam jiran saya sendiri berlaku macam tu. Yang mana dia datang, lepas tu dia macam dia kata nak jumpa ni semua. Dia kata nak masuk rumah semualah. Tapi nasib baiklah kita ni tak adalah, rakyat Malaysia tak adalah orang panggil tak pandai sangat lah. Kita tahulah apa benda ni, taktik-taktik ni kan. Jadi kalau nak masuk rumah, memang kita pun kadang kawan kita nak masuk rumah tak bagi juga kan. Jadi ni lagi lah stranger ataupun yang macam kita pun tak familiar, kita tak akan bagi masuk rumah. Yang mana jiran saya sendiri pun tak bagi masuk rumah. Jadi apa yang berlaku adalah dia macam caw macam tu lah. Tapi kita tahu dah bila kita tengok macam ada orang bagi penyelidikan yang mana berlaku benda ni. Kalau siapa yang tak tahu, akan berlaku. Dia menyamar jadi contoh macam KKM, dia menyamar jadi KKM.
dia akan pergi kat rumah orang, lepas tu dia akan masuk, lepas tu lalas dia akan samun, dia akan rompak semua. Memang berlaku benda tu. Itulah macam kita tak sedar apa sebenarnya benda tu kan. So tu macam pada kata hari tadi betul lah kan. Dalam PKP pun dalam tempoh PKP pun boleh jadi kes-kes macam ni, iaitu kes-kes yang macam scam-scam tu kan. Sekarang ni saya rasa famous sangat dengan kes scammer ni kan. Kalau scam masa PKP start sampai rasanya dalam masa sebulan ke 3 bulan macam tu juga, dah lebih daripada 5 juta juga berlaku scam di Malaysia. Di Malaysia sahaja. Memang Malaysia lah, ini Malaysia. Time tu memang ramai. Even saya pun bila time lockdown tu kan, memang ada orang call 2-3 kali juga. Yes, betul. Tapi kita pun dah tahu, macam polis sendiri beritahu yang mana kalau contoh macam mahkamah, dia tak akan bagi call, appointment daripada call. Yes. Dia akan bagi sama ada surat juga, betul, ataupun dia akan pergi sendiri kat kita. Itu pun satu benda juga. Dia macam call sekarang ni dah bagi saya rasa banyak sangat call sampai pihak polis pun dah keluarkan statement, dah buat apa orang panggil confession yang kalau apa-apa jadi yang melibatkan kita kena pergi kena naik mahkamah ke ada kes ke, dia tak akan call. Betul. Dia akan buat dia akan hantar surat ke rumah kan, untuk kita pergi siasatan lah, apa-apa siasatan. Okey, itu adalah contoh kes yang indeks-indeks jenayah yang ada dekat KL sepanjang tempoh PKP. Okay, next saya proceed dekat kes yang seterusnya, iaitu yang ni saya dapat daripada Astro Awani juga, iaitu warga Malaysia antara 5 ditahan terlibat kes penculikan ahli perniagaan. Okay, so tak pelik lah, ahli perniagaan ni macam kita faham, biasa ahli bisnes ni mesti banyak duit kan, Tuan Haziq. So yang ni berlaku dekat Bangkok, iaitu polis Thailand telah menahan seorang lelaki warga negara Malaysia serta 4 lagi yang lain selepas disyaki terlibat dengan kes penculikan seorang ahli perniagaan di Bangkok. Okay, yang ni sebenarnya bagi saya memalukan sebenarnya Tuan Haziq. Sebab apa? Sebab warga negara Malaysia ditangkap oleh pihak polis dekat Thailand. So itu dah mencemarkan kita punya identiti Malaysia dah sebenarnya kan. Bila kita macam pergi luar negara, kita akan identiti Malaysia tu. Kita akan bawa benda tu. Pasport tu kita dah bawa tu. So, betul. Untuk kita buat kerja gila-gila tak perlu rasanya. Kecuali kalau kita tukar pasport kita negara lain ataupun tak ada negara tu okey, tak masalah juga rasanya. Tapi janganlah buat macam tu lah. Yang suspek ni bukannya tua tu Haziq. Muda lagi, berumur 49 tahun. Oh, muda 49. 49, dia menculik ahli bisnes tu yang berusia 43 tahun. Kira dahsyat lah kan. Ni adalah kes yang terbaru lah, salah satu kes yang terbaru yang berlaku pada 10 Disember. Hari ni 18, baru 8 hari yang lepas berlaku. Baru juga kira ni. Baru kan. So kalau boleh kita kena jagalah identiti Malaysia kalau kita nak pergi travel ke apa kan. Okay, tu adalah contoh-contoh kes yang melibatkan ni lah. So bagi saya penting untuk ambil takaful perlindungan PA ni, sebabnya first macam saya cakap tadi, dia membantu orang yang dekat luar sana yang kurang berkemampuan. Yang tak mampu untuk ambil medical, yang bayar bulan-bulan tu kan. So this is salah satu cara untuk kita lindung diri kita dengan adanya PA, Tuan Haziq. Jadi macam crime sendiri, bila penjenayah tu sebenarnya dia tak sedar apa yang dia buat. Bila berlaku dia buat sesuatu jenayah tu, bila berlaku kepada mangsa tu dia tak kisahlah. Kadang ada je kat Malaysia ni, kadang ada orang pakai je beg nampak mahal tapi sebenarnya dia tak berduit. Betul. Itu satu hal juga. Tapi kadang kita nampak ada orang pakai baju selekeh tapi berduit. Yes, betul. Jadi penjenayah ni nampak lah kalau ikutkan dia punya pandangan dia, dia nampak kalau siapa yang nampak dia orang panggil flashy kan. Jadi kebanyakannya akan jadi juga berlaku meragut lah, berlaku kecurian ke apa sebabkan kita sendiri yang mana kita tak jaga kita tak jaga, betul. Lepas tu dengan kita yang attract peragut tu semua. Dan penjenayah tu tak sedar sendiri yang mana bila dia ragut tu dah merosakkan ekonomi ataupun duit financial 10 tahun 20 tahun mangsa tu sendiri. Betul. Kalau macam contoh kalau sebut scam pun sendiri, yang mana bukan scam yang online lah, tapi scam yang mana
kalau kat Malaysia ni banyak yang berlaku adalah orang tua wanita yang mana berlaku ada orang lain yang lelaki yang dia kata dia nak kahwin semua, lepas tu dia akan bagi duit, dia suruh yang wanita tua ni yang kan berduit lah kan, kalau dah umur pun dah 50 mestilah berduit. Betul. Lepas tu dia bagi duit semua, kadang dia bagi sampai banyak, sampai dia suruh pinjam ahlong kan. Jadi benda-benda macam tu melibatkan ratus-ratus ribu. Lepas tu bila berlaku scam ataupun dia tinggalkan kan, dia biarkan hutang tu kepada mangsa ni lah. Masa tu lah, masa yang pinjam tu. Lepas tu ada banyak berlaku apa yang jadi. Dia hilang kerja dia. Lepas tu dia terpaksa kerja macam-macam. Kerja yang untuk, kalau kita sebut tentang untuk orang warga 50 tahun, dia tak perlu dah kerja teruk macam tu. Tapi berlaku kat Malaysia. Kalau siapa yang tak tahu, ini berlaku. Betul. Ini realiti sebenar kan. Realiti sebenar. Bukan dongeng-dongeng. Betul. Lepas tu ini sangat penting lah sebenarnya. So dari situ pun kalau kita ambil coverage yang betul kan, boleh je contact kita kalau nak cover apa yang penting semua. Boleh contact kita terus, sebabkan dari segi rate kita dah tahu kan. Dari segi kita tengok viral video berlambat benda ni. Betul. Lepas tu kes ni pun baru je berapa hari kan. And then dengan kita bagi tahu tentang, macam saya bagi tahu ni, mungkin ada orang tak tahu juga benda ni kan. Jadi kes-kes ni berlaku, kita mungkin tak rasa penting, tapi bila kena kat kita, memang kita akan rasa menyesal kan. Kita akan rasa menyesal. Macam yang Tuan Haziq cakap yang pasal kita, cara kita yang attract tu peragut tu, saya setuju sangat. Okay, contohnya saya nak sentuh pasal sekarang ni saya faham kadar emas sekarang ni murah. Okay, macam faham je bila macam nak ada, setiap perempuan akan ada rasa nak pakai barang kemas tu, Tuan Haziq. Tapi bagi saya kan, sebab saya faham sekarang ni ada je yang jual barang kemas yang emas Korea, emas celup tu kan, yang dekat pasar-pasar tu. Lepas tu sengaja beli yang besar-besar. Lepas tu pakai sengaja nak tayang-tayang untuk orang ramai kan. Bagi saya benda tu salah satu attract kepada kes-kes ragut ni semua. Bukan apa, peragut ni dia tak tahu benda tu emas betul ataupun emas palsu. So bila kita pakai, bila orang peragut tengok, peragut akan cakap okay tu emas betul sebab besar kan. So bila dah kena ragut, rupa-rupanya itu adalah emas palsu. And then kita nak buat macam mana, kita dah hilang tangan dah. Faham? Sebab dah kena ragut tu, dah kena potong tangan, dah teruk dah. Tapi sebenarnya macam nak cakap, barang kemas yang kita pakai tu, emas palsu yang kita pakai tu, tak ada nilai pun berbanding dengan tangan kita yang dah kena potong ni. So macam tak salah nak berpakaian macam nak pakai barang kemas tu, tak salah. Tapi kita dielakkan jangan tayang-tayang dekat orang. So macam janganlah nanti kalau kita nak basuh tangan, kita sengaja bukan nak bagi orang nampak kan. Basuh tangan dah angkat macam tu, semua nampak. So kita elakkanlah, saya bukan apa, cuma macam nak berkongsi lah, nak nasihat dekat orang-orang yang dekat luar sana, macam berhati-hati sikit dengan yelah kadang orang ni kita tak boleh nak baca fikiran orang ni macam mana kan. Nampak dekat luar pakai jubah, pakai tudung labu kan, pakai kopiah, tiba-tiba rupa-rupanya peragut sebenarnya. Just orang cakap don't judge a book by its cover. Jangan disebabkan penampilan dia nampak macam tu, dia ada seorang yang baik. So macam jangan nilai karakter seseorang tu. Macam saya faham juga lah, sebab emas ni benda dia, saya faham minat orang tu, betul. Tapi kita pun cara smart sebenarnya adalah kita jangan bila tempat, contoh tempat crowded, just tutup je lah, atau tak payah pakai. Tapi kalau tempat yang mana kita nak show off tu, contoh kalau kita memang minat benda tu, minat sebenarnya kan, tak salah. Contoh kalau kita nak pergi function, tu pun tak masalah sebenarnya. Tapi yang penting kita berjaga-jaga untuk orang mana yang kita pergi kan. Betul. Even kadang kalau ada orang tu jam sendiri, dia tak akan pakai dekat tempat-tempat. Contoh kalau jam mahal apa kan, dia tak akan pergi tempat-tempat, contoh macam pasar, dia akan pakai jam tak.
Dia akan simpan, dia pakai yang macam apa, biasa je. Sama juga. Ni bukan setakat barang kemas, barang yang branded tau Tuan Haziq. Dekat selipar dekat masjid pun orang boleh curi kan. Yang ni saya rasa familiar sangat lah. Macam kawan saya banyak selipar kan. Pakai, so macam nak pergi masjid tu jangan pakai selipar yang mahal. Pakai je selipar Jepun yang selipar toilet tu. Tu pun selipar toilet yang apa, yang biji-biji tu. Itu lagi selesa. Ya betul. Pakai je selipar tu. Nanti kan jadi kes curi selipar. Tu belum lagi masuk barang kemas. Selipar Jepun pun orang boleh curi. Betul kan. Okay, tu adalah sedikitlah pencerahan daripada saya berkenaan dengan perlindungan jenayah yang kita cover dalam Mega Personal Accident, iaitu Mega PA lah. Okay, Tuan Haziq, saya rasa tu sajalah. Ada conclusion? Okay, conclusion saya tadi yang saya bagi tahu tadi lah. So, berhati-hati. Yang mana macam rasa macam bukan kata rasa tak selamat, tapi kita kena selamatkan diri kita. Betul. Daripada kes-kes, daripada menjadi mangsa-mangsa jenayah dekat luar sana lah kan. So dengan cara yang senang, kita tak paksa, kita just nak create awareness dekat sini kan, supaya kita berada dalam satu keadaan yang selamat lah, orang cakap kan Tuan Haziq. Kita pun tak risau satu hal. Lepas selamat, dan kita punya rate pun mungkin rate kita untuk negara Malaysia akan turun. Ya, insyaAllah kan. So sama-sama kita lindungi diri kita sendiri kan. Kalau kita tak lindungi diri kita, siapa lagi nak lindungi diri kita kan Tuan Haziq. Okay, tu sajalah daripada saya hari ini. So yang mana ada persoalan-persoalan tu, saya yang macam soalan Miss Anis tadi, saya akan refer next week, saya akan explain lagi next week. Okay, so apa-apa persoalan boleh je direct dengan kita punya office kan. Boleh message ataupun boleh call je kita punya. Ataupun call ni pun boleh WhatsApp lah kan. WhatsApp nombor ni kan, lagi mudah lah. So macam untuk crime cover hari ni, kita punya tajuk hari ni dengan motivasi yang saya bagi tadi, apa kena mengena sebenarnya kalau kita ikutkan? Kiranya macam ni pandangan saya lah Tuan Haziq. Okay, sekejap lagi saya nak dengar pandangan daripada Tuan Haziq. Boleh. Okay, macam tadi daripada motivasi yang Tuan Haziq cakap itu adalah satu persefahaman kan, di antara dua pihak. Okay, macam saya ni, saya adalah pihak yang pertama dan viewers adalah pihak yang kedua. So saya nak sama-sama faham. Saya tak nak saya seorang saja yang faham. Apa yang saya sampaikan ni, saya harap pihak viewers pun sama-sama faham, dan kalau ada sebarang pertanyaan, ada sebarang macam pendapat lah, macam pencanggahan dengan apa yang saya cakap, kita boleh bincang. Betul lah. So sama-sama berkongsi pendapat berkaitan dengan topik yang kita dah bincang, berkenaan dengan topik yang saya dan Tuan Haziq dah bincang hari ni dah. So insyaAllah bila kita sama-sama bincang, insyaAllah akan mendatangkan satu keputusan dan satu persetujuan daripada dua-dua pihak. Itu daripada pandangan saya lah, daripada pandangan Tuan Haziq pula. Daripada kalau kita input terus, yang mana daripada crime dan juga persamaan kan. Kita boleh setuju kat Malaysia, kita boleh setuju yang mana crime ni adalah benda yang kita tak suka. Dan benda yang kita nak elak, dan juga benda yang kita kalau boleh ada cover, kita nak cover benda tu. So ini adalah crime. Kita tahu untuk hari ni, untuk day one ni, untuk pasal crime ni, memang kita boleh bersetuju kan. Kita come to common terms yang mana crime ni benda yang sangat bahaya dan benda yang kita nak elakkan lah. Yes, betul. Tuan Haziq dia bagi pandangan yang terus spesifik lah. Spesifik terus lah. Kita beritahu terus. Okay. Jadi itu saja daripada kami. Harap semua viewers faham dan juga dapat yang 3 jenis perlindungan jenayah ni, dan juga tips-tips sedikit tentang kita punya live hari ni lah, kita tajuk hari ni. So kalau ada apa-apa silap atau tersinggung ataupun tersalah kata, ada yang viewers tersinggung apa, minta maaf lah. Kita research benda ni. Berarti kita tak pernah buat benda ni macam ala kadar. Yes, betul. Kita apa-apa kita nak sampaikan, kita kena research dulu lah. Banyakkan research daripada pelbagai sumber. Tak boleh nak research satu sumber je. Kadang-kadang bila research satu sumber ni, ada benda itu kita tak tahu sahih ke tak kan. So kita buat research dekat another sumber lagi. Itu yang kita buatkan dalam Text Friend Live ni. Kita bincang benda yang betul-betul kita research sampai habis, yang tentang masalah yang mana orang tak tahu. Orang benda simple je. Macam tadi banyak benda simple yang ramai orang tak tahu. Jadi minta viewer semua share, like kan, share kepada kawan yang mungkin tak tahu benda ni. Lepas tu like, lepas tu follow page kita, ataupun kalau nak lebih support kita dengan mudah, kita akan pergi lagi jauh, iaitu daripada YouTube. Boleh je
subscribe kita YouTube dan tengok video-video kita yang kita letakkan tentang takaful ni lah. Yes, betul. Jadi saya rasa itu saja dari kami. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.